kesana kesini mencari bahan, pelbagai kaedah telah tersedia. Amalan terbaik menjadi pilihan bagi memastikan PDPR berjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu kita dalam sesi perkongsian amalan PDPR. Jadi, pada hari ini saya akan berkongsi 5 amalan PDPR yang telah saya amalkan. Yang pertama, saya menggunakan Google Site. Yang kedua, saya menggunakan video PDPR yang diupload ataupun yang diambil daripada YouTube. Yang ketiga, saya menggunakan rakaman ulasan cikgu dalam bentuk MP3. Yang keempat, saya menggunakan Telegram live chat video dan juga Telegram channel. Dan yang terakhir, yang kelima, saya memberi latihan dalam bentuk quizzes kepada pelajar-pelajar saya. Jadi itulah 5 amalan PDPR yang ingin saya kongsikan bersama dengan rakan-rakan guru di luar sana. Semoga amalan PDPR yang saya amalkan ini dapat memberi manfaat kepada cikgu-cikgu semua. Ya, ini adalah contoh Google Site yang saya bina. Jadi di sini saya boleh masukkan tajuk, video, objektif, kriteria kejayaan, ulasan untuk membantu menjimatkan data pelajar. Mungkin pelajar tak dapat menonton video, tetapi pelajar boleh mendengar ulasan MP3. Jadi setelah pelajar mendengar ulasan guru, membaca nota, pelajar-pelajar boleh jawab soalan. Okey, soalan ini saya menggunakan quizzes. Okey, contohnya pelajar nak jawab soalan, dia klik kat sini, akan terus pergi ke quizzes, jawab soalan, dia akan mula menjawab. Jadi sangat interaktif lah. Okey, pelajar-pelajar boleh menjawab soalan dengan menarik, ada muzik dan sebagainya. Ini adalah Telegram channel yang saya buat untuk memudahkan pelajar-pelajar mencari balik bahan-bahan video daripada topik-topik yang lepas. Link-link untuk quiz pun boleh didapati daripada Telegram channel ini. Dan kadang-kadang saya masukkan kata-kata nasihat, kata-kata pujangga. Ini daripada rakaman yang saya muat naik ke dalam YouTube, video PDPR. Setiap manusia mempunyai sumber dalam kehidupan. Sumber pendapatan, sumber makanan, sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber kebahagiaan. Namun, persoalannya, sejauh manakah kita menghargai sumber-sumber tersebut?
Jadi nota-nota pun saya masukkan. Jadi senanglah untuk pelajar mencari bahan-bahan tersebut. Berbanding dengan grup Telegram, mungkin pelajar kena scroll, kena cari satu per satu. Jadi ini adalah grup untuk pengumuman sesi perbincangan secara chat. Live voice chat pun menggunakan grup perbincangan Telegram. Okey, setelah pelajar selesai menjawab soalan latihan kuisis, saya boleh menyemak keputusan markah pelajar. Kita cek dekat report. Okey, dekat sini kita boleh tengoklah. Contoh saya nak tengok latihan yang saya bagi 6 hari lepas. Okey, dekat sini kita boleh tengoklah mengikut markah yang tertinggi, mengikut ketepatan jawapan. Okey, kita boleh tengoklah berapa ramai pelajar yang jawab, kelas mana. Saya memang galakkan pelajar untuk menulis nama dan juga kelas. Ini yang tak habis jawab, mungkin ada masalah dengan data internet. Kuisis ni agak bergunalah untuk cikgu-cikgu buat semakan, nak buat analisis. Kita boleh cek lah berapa ramai pelajar yang membuat kesilapan. Jadi soalan yang ramai pelajar buat silap tu, mungkin kita boleh buat penerangan, pengukuhan lah. Okey, jadi agak menjimatkan masa guru-guru untuk menanda, membuat analisa. Feedback daripada murid-murid, mereka memang seronoklah menjawab soalan kuisis ni sebab mereka dapat bertanding sama mereka, berlumba-lumba nak jadi top 5. Mungkin kita boleh bagi penghargaan lah kepada pelajar yang selalu mendapat tempat yang teratas. Mungkin boleh bagi hadiah. Macam saya kadang-kadang saya bagi top up internet lah, setakat RM10, RM5 macam tu lah. Ini adalah Telegram live voice chat yang boleh kita buat dengan pelajar. Pelajar-pelajar boleh mendengar, boleh tanya soalan, berbincang. Telegram live voice chat ni sangat berguna untuk sesi perbincangan soalan kebat. Saya banyak menggunakan untuk soalan kebat. Sebab apa? Video rakaman ulasan PDPR dah ada. Cuma ruangan untuk Telegram live voice ni lebih kepada perbincangan lah, perbincangan soalan kebat. Dan yang terbaru kini Telegram sudah boleh buat macam Google Meet. Jadi sangat berguna untuk kita semua. Saya ingin berkongsi kebaikan amalan PDPR yang telah saya amalkan. Yang pertama, arahan PDPR dapat disusun dengan sistematik. Contohnya dengan menggunakan Google Site. Dalam Google Site tu kita boleh masukkan tajuk, objektif pembelajaran, kriteria kejayaan, video pengajaran, ulasan MP3, nota-nota digital dan juga link untuk menjawab latihan. Yang kedua, memudahkan pelajar untuk belajar sama ada secara online ataupun secara offline. Ini cukup penting. Ini kerana seperti yang kita tahu, bukan semua pelajar dapat mengikuti jadual PDPR kerana ada yang mempunyai kekangan dari segi masalah gadget, masalah capaian internet dan sebagainya. Jadi dengan menggunakan Google Site, pelajar-pelajar yang tidak dapat mengikuti kelas secara online dapat mengikutinya secara offline apabila
mereka berkelapangan ataupun dapat mengatasi segala kekangan-kekangan yang ada. Yang ketiga, lebih interaktif dan berlaku proses soal jawab yang aktif. Dengan menggunakan Google Site, pelajar dapat belajar dengan mudah menggunakan teknik mastery, dapat melihat nota-nota yang disediakan oleh cikgu, dapat menonton video. Kemudian pelajar boleh berbincang dalam Telegram Live. Jadi berlaku soal jawab, berlaku penerangan, berlaku satu proses interaktif yang cukup baik. Proses komunikasi dua hala berlaku. Jadi ini memudahkan guru untuk memberi penerangan kepada pelajar. Sebagai contoh, saya gunakan Telegram Live Voice Chat. Cikgu-cikgu boleh juga share screen dengan menggunakan Telegram. Jadi pelajar dapat melihat secara terus bahan-bahan yang ingin cikgu sampaikan. Sebenarnya saya lebih suka menggunakan Telegram kerana ianya lebih menjimatkan data murid-murid. Jika menggunakan Google Meet, respon yang saya dapat daripada pelajar agak kurang memuaskanlah berbanding dengan menggunakan Telegram. Yang keempat, memudahkan pelajar untuk mengulang kaji topik-topik yang lepas. Sebagai contoh, ada pelajar yang tidak konsisten dalam mengikuti kelas PDPR. Minggu ni dia masuk, minggu lepas dia tak masuk. Jadi apabila ada Google Site, semua topik-topik yang lepas ada tersusun di dalam Google Site tersebut. Pelajar boleh lihat kembali topik-topik yang minggu lepas yang dia tertinggal. Jadi ini memudahkan pelajar untuk mengulang kaji secara kendirilah. Sekiranya pelajar ada masalah, dia boleh terus mesej kepada guru ataupun tanya dalam grup Telegram. Dan yang kelima, ini cukup penting, memudahkan rakan-rakan guru untuk membuat perekodan. Semua latihan-latihan yang saya berikan dalam Quizizz mempunyai rekod catatan setiap nama pelajar, berapa markah yang diperolehi. Jadi ini boleh digunakan sebagai evidence untuk pentaksiran bilik darjah. Jadi ini memudahkan guru-guru. Guru-guru tak perlu menghabiskan banyak masa untuk semak latihan pelajar, untuk mengira markah dan sebagainya. Jadi inilah 5 kebaikan PDPR yang saya dapat kongsikan pada hari ini. Jadi rakan-rakan guru boleh cuba kaedah yang saya gunakan ini. Mungkin dah ramai yang menggunakan kaedah ini dan mungkin yang masih belum menggunakan sepenuhnya. Jadi gunalah peluang untuk memperbaiki. Cukup setakat itu saja untuk perkongsian kali ini. Saya harap sedikit sebanyak ia dapat membantu rakan-rakan guru. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum. Bye.